Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pengajian kita diteruskan insyaallah malam ni ayat yang ke 186 surah Al-Baqarah, muka surat 28. InsyaAllah kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Alhamdulillah. Kalau kita masih ingat lagi perbincangan minggu sebelum ini, kita sekarang sedang membahaskan tentang ayat-ayat Allah dalam bahagian 2 surah Al-Baqarah, yaitu pembahagian daripada ayat 1 kepada ayat 177 merupakan bahagian pertama, dan bahagian kedua bermula daripada ayat 178 hingga 186. Bahagian kedua surah Al-Baqarah ialah tajuk utama yang akan dibincangkan dalam 4 tajuk. Yang pertama dipanggil
Ummul Munazimah, yang kedua dipanggil Ummul Muslihah, dan yang ketiga jihad, dan yang keempat infak. Dah kita dah cerita dah apa dia umur munazimah. Umur munazimah ialah ayat mengenai hubungan di antara manusia dengan manusia, ada munakahatnya, ada muamalahnya, ada semua sekali ada dalam tu, yang ini hubungan di antara manusia dengan manusia. Allah, untuk berhubung dengan Allah, Allah mengadakan di antara dua bentuk ibadat, iaitu hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia di antara manusia. Hubungan di antara manusia dengan Allah pula dipanggil umur muslihah, yakni ibadat khusus seperti ibadat solat, seperti ibadat puasa, seperti ibadat haji. Maka hubung kait di antara ataupun hikmah di antara umur muslihah dan umur munazimah ialah sehebat mana umur munazimah dari segi hukuman, dari segi pembagian harta pusaka, dari apa-apa hubungan di antara rumah tangga ke, di antara masyarakat ke, di antara dunia ke, perkara-perkara umum munazimah ini akan fail sekiranya umur muslihah, yakni hubungan manusia dengan Allah fail. Bila hubungan hamba dengan Allah berjaya, insya-Allah hubungan di antara manusia sama manusia pula Allah akan jaga supaya berjaya juga. Itu maksud dia hubung kait di antara dua perkara ini. Jadi setakat ini kita dah tengok dah bagaimana umur munazimah, kisah mengenai hubungan manusia dalam masyarakat, hubungan manusia, kehidupan manusia berniaga, berhubung, kadang-kadang ada satu kezaliman. Maka mula-mula ayat kita belajar dulu, Allah telah menerbitkan hukum, dipanggil hukum qisas, hukum bunuh balik. Yang pertama, hukum umur munazimah, supaya apa? Memastikan keadilan tercapai, maka Allah buat hukum syariat dia. Dan yang kedua, umum munazimah yang kedua, kita dah belajar dah bagaimana hukum pembahagian harta pusaka. Takut-takut bergaduh, berebut harta pusaka, maka Allah letak syariat dia bagaimana cara pembahagian harta pusaka. Nak cerita kait dengan umur muslihah ialah Allah cerita bab puasa. Allah mengadakan syariat tentang puasa, bagaimana supaya manusia menahan kesabaran. Menahan kesabaran dari segi melaksanakan syariat yang Allah turunkan, serta beramal sebagaimana syariat yang Allah turunkan tersebut. Yang ini ketaatan. Bila Allah kata menahan diri daripada makan minum, menahan diri daripada persetubuhan di waktu puasa, maka kita akan taat. Dalam masa yang sama juga, tempoh Allah turunkan syariat berpuasa ini hendaklah berbuka awal dan bersahur lewat. Jadi kalau seseorang tersebut melaksanakan umum muslim dari segi puasa, dia kata dia bagus, dia kuat, dia sabar, dia sanggup tak berbuka, sanggup tak bersahur, kononnya dia mujahadah tinggi kononnya. Tak sesuai, tidak sunnah juga. Pasal sunnah ialah ikut apa syariat yang Allah kata, berbuka awal, sahur lambat, maka itulah yang patutnya dituruti. Jangan kata kita, saya sanggup, saya kalau berpuasa saya tak apa, berbuka pukul 1 pagi tak apa, pasal saya ini orang hebat kononnya. Tak boleh. Itu bukan tuntutan sebenar. Jadi sejauh mana manusia tadi beramal dengan umur muslihah, yakni amal-amal solat, puasa tadi, maka kalau dia boleh menahan diri daripada taat dengan Allah, ikut syariat ini, maka insya-Allah hubungan dengan manusia, dia tidak akan zalim, dia tidak akan melakukan kezaliman dengan manusia yang lain, dan juga dia tidak akan melakukan pengambilan harta yang hak orang lain. Dua perkara itulah yang kita belajar setakat ini. Maka umur muslihah yang Allah ceritakan sekarang ialah bab berpuasa. Bab berpuasa, bagaimana Allah nak tengok sejauh mana manusia tersebut mengislahkan diri dia untuk menguji ketakwaan dia. Dalam setahun Allah pilih sebulan, dalam bulan Ramadan. Macam kereta kita cah bateri lah. Nak uji sejauh mana kekuatan kereta kita, bateri kena kuat baru start terus jalan. Begitu juga dengan umur muslihah. Puasa diwajibkan untuk umat akhir zaman ini sebulan dalam bulan Ramadan. InsyaAllah minggu depan kita akan melaksanakannya. Dan saya yakinlah tuan-tuan semua telah berdoa dah.
Allahumma sallimna li ramadana da. Apa tu? Wasallimni ramadana li. Doa-doa tu kena baca hari-hari lah supaya nak sambut kedatangan Ramadan ini, insya-Allah. Dan dalam bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita pun baca tajuk Ramadan di samping kita akan sambut Ramadan. Kesesuaian, seolah-olah Allah beri kelebihan kita mengulang kaji Al-Quran yang Allah cerita bab hukum hakam atau bab cara-cara berpuasa dalam bulan Ramadan, apa amalan-amalan yang perlu kita titik beratkan. Jadi amalan yang pertama yang bila bincang bab Ramadan ialah apa dia? Berdoa. Berdoa. Pasal berdoa makbul. Tujuan utama doa ialah makbul. Maka bila doa makbul, maka ketika itulah kita kena melipat gandakan usaha. Maka dalam bulan Ramadan, kita seolah-olah kita berdoa dalam sebulan Ramadan untuk seluruh umur kita nanti dengan doa tersebut. Sebagaimana orang berniaga pasar malam. Dalam bulan Ramadan, dia berniaga sebulan, dia orang ceritalah, pendapatan dia cukup setahun. Wallahu alam betul tak betul. Jadi kita kena ambil pengajaran ni. Dengan berdoa sebulan dalam bulan Ramadan, maka pahala yang kita dapat sepanjang usia kita bila kita mati menemui Allah cukup untuk sepanjang umur kita tersebut. Inilah janji Allah, doa yang makbul. Maka kita berebut kena berdoa. Kena sepanjang masa, pagi, petang, malam, berdoa saja kehidupan kita, insya-Allah. Semoga Allah permudahkan doa kita. Pasal doa ini amat mujarab, amat makbul dalam bulan Ramadan. Yang kedua, bila kait dengan bulan Ramadan, dia kaitkan dengan amalan-amalan yang Allah gandakan amalannya. Buat sikit dapat banyak. Solat sunat dapat fardu. Amalan fardu tak kira lah. Yang sunat betul-betul menjadi fardu, usahakan yang fardu. Tak terkira dia punya nilai pahala dia. Maka atas dasar inilah dua perkara ini, yakni doa dengan amalan kita perlu tingkatkan. Kita perlu tingkatkan. Maka atas dasar Ramadan ini, maka Allah keluar ayat galakkan, Allah ayat galakkan bagaimana makbulnya orang yang berdoa dalam bulan Ramadan. Maka bila kita bincangkan umur muslih dari segi puasa, maka Allah kata, wahai hamba, ayat dia, wa iza sa'alaka ibadi, dan apabila ditanya kepada kamu, wa iza sa'alaka ibadi, apabila ditanya kepada kamu ibadi oleh hamba-hambaku, apa dia? Anni, tentang aku. Allah kata, wahai Muhammad, kalau umat kamu tanya tentang aku, fa anni qarib, bagi tahu umat kamu itu, aku dekat sangat dengan mereka. Kenapa timbul ayat semacam ini? Bila ayat yang semacam ini, Nabi cerita kepada sahabat-sahabat dia, wahai sahabat-sahabatku, dalam bulan Ramadan ini doa adalah makbul. Kita adalah akan berdoa sepanjang masa. Maka sahabat-sahabat tanya, wahai Rasulullah, nak tahu doa kita ini Allah dengar, nak tahu Allah makbulkan doa kita, jauh ke dekat Allah dengan kita? Ditanya Nabi macam tu. Maka bila dia tanya Nabi macam ni tentang di mana Allah, maka Allah suruh Nabi jawab, aku ni dekat sangat dengan hamba-Ku. Dekat yang pertama, tafsir mengatakan dekat dari segi ilmu. Maknanya Allah tahu bagaimana bentuk doa kita. Adakah kita ikhlas untuk berdoa? Ada kita melafazkan ya Allah, ya Rabbi, Allahumma, Rabbana. Itu kalimah-kalimah minta dengan Allah dengan penuh keikhlasan. Tapi kalau kita berdoa dengan Allah tak ungkapkan perkara-perkara nak muji macam ini, maka Allah amat mengetahui. Jadi Allah dekat yang pertama dalam konteks Allah Maha mengetahui apa niat kita, bagaimana bentuk doa kita. Ini yang pertama. Kena cek kita lah. Kalau betul-betul mulut kita lain, hati kita lain, maka Allah tahu, oh hamba aku ni tak perlu ni beragak sini berdoa, tapi dia jauh sangat dengan aku. Itu maka jauh kat situ. Yang kedua dekat. Maksud dekat di sini ialah Allah makbulkan doa tersebut. Dekat dengan doa saja, maka Allah terus merespon dengan doa, kabulkan segala doa-doa tersebut. Tengok maka wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka bagi tahu mereka aku dekat sangat dengan mereka. Jadi tujuan hamba-Ku macam mana bila aku dekat?
Bila aku dekat, maka ujibu da'wata. Maka aku memperkenankan. Bila aku berdoa, bila hamba aku berdoa dengan penuh keikhlasan untuk aku, minta apa-apa saja, maka Allah kata apa? Ujibu. Aku memperkenankan. Aku memperkenankan. Apa dia? Da'watad da'i idza da'a. Maka apa-apa doa yang mereka minta, aku akan perkenankan doa hambaku bila aku mula berdoa. Bila hamba aku mula berdoa, aku akan perkenankan segala permohonan dia. Ada hajat aku, ada masalah ke, aku akan perkenankan. Ini jawapan Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah semacam ini. Walau bagaimanapun, sebagaimana saya ceritakan minggu lepas, bentuk pemakbulan doa ini untuk kita ini ada 4 bentuk. Yang pertama, Allah kabulkan terus. Minta nak rezeki, terus dapat. Kaedah-kaedah bagaimana rezeki yang kita minta tadi. Yang kedua, Allah tangguhkan sikit. Mungkin dalam 2 bulan, mungkin setahun, mungkin dalam 10 tahun. Kenapa Allah tangguh? Allah tangguhkan nak beri pahala dengan kita. Yang pertama, pahala yang pertama ialah yakin nak tunggu bantuan daripada Allah. Yang kedua, sabarnya menunggu tempoh pemakbulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua. Kaedah yang ketiga, Allah tak akan bagi sekarang, dia akan bagi di hari akhirat nanti. Kaedah yang ketiga. Sekarang dunia tak dapat. Pasal apa? Pasal Allah Maha mengetahui. Kalau aku bagi dunia ini, hamba-Ku kecundang. Hamba aku di hari akhirat datang menemui aku, dia kecudang, dia akan tertewas, dia akan dihumbankan ke dalam neraka jahanam kerana kelemahan-kelemahan dia sekian. 3 dah. Dan yang keempat ialah Allah, bila kita berdoa, Allah dengar, Allah tahu, Allah makbulkan. Tetapi pemakbulan dalam bentuk dia ganti dengan keadaan yang lebih baik daripada apa yang kita minta tadi. Kita minta A, Allah bagi C, kerana bila dapat A, kita akan kecundang. Jadi Allah ganti dengan C. Boleh? Maka itulah bentuk-bentuk doa. Atas fakta itulah sahabat zaman Nabi. Contoh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata, aku tak kisah. Aku doa makbul ke, tak makbul ke, pasal dia yakin. Tapi yang aku kisah ialah kalau aku tidak berdoa. Nak cerita di sininya, kalau Allah dah beri taufik kepada kita untuk berdoa, terutama di dalam bulan Ramadan, itu keadaan Allah akan ampunkan dosa kita. Kalau kita rasa malas sangat nak berdoa, malas sangat nak minta sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita rasa remeh dengan apa-apa benda yang kita rasa, ini tak minta, tak apa, aku akan dapat ni. Kita yakin dengan tu. Ini problem. Kita rasa kaya tu. Kita rasa kaya dengan apa-apa hajat kita ataupun apa-apa masalah kita, kita tak perlu minta dengan Allah. Ini mesti dapat, ini mesti dapat. Kita rasa diri kita kekaya, maka kita rasa kita sombong dengan diri kita sendiri. Ini orang yang ada penyakit hati. Kena penyakit hati. Allah, bagi Allah, kecil ke besar ke, kena berdoa dengan dia. Maka atas faktor itulah orang yang diberi taufik untuk berdoa, maka itulah ketandaan Allah telah berkenankan doa dia untuk mengabulkan segala bentuk masalah ataupun hajat dia dalam bentuk 4 cara tadi. Jadi aku dekat sangat dengan hamba-Ku, cuma ia jauh bila hamba-Ku tak berdoa. Kalau hamba-Ku berdoa, aku dekat dengan dia. Bila dia mula berdoa, aku dekat dengan dia ni, aku tahu apa yang dia minta dan aku akan perkenalkan apa yang nak dalam bentuk-bentuk 4 cara tadi. Maka oleh itu, wahai hamba, falyastajibuli. Falyastajibuli, maka wahai hamba, penuhilah kesempurnaan aku. Penuhilah apa dia? Kriteria untuk berdoa dengan aku. Nak berdoa dengan aku kena ada adab lah. Jangan minta apa yang kamu tak tahu. Tangan angkat tak tahu apa. Tak, berjemaah orang lain minta lain, dia tahu apa pun. Tak pernah kita menggunakan istilah membodek Allah, tak pernah. Tak, kita tengoklah ulama-ulama tafsir ini katakan, contoh dia bagi peminta sedekah tengah jalan. Bagaimana dia menggunakan diri dia, meletakkan diri dia betul-betul susah. Walaupun dia kaya kadang-kadang tu, tapi dia berlakon supaya dia betul-betul mengharapkan sedekah pada orang. Maka itulah kehendak Allah. Kita betul
merayu dengan Allah, menangis dengan Allah, angkat tangan, betul-betul mengharapkan Allah akan kabulkan semua hajat kita. Allah akan selesaikan segala masalah kita dalam bentuk yang penuh keikhlasan, dalam bentuk yang penuh nak daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru boleh. Maka falyastajibu li. Maka hendaklah kamu memenuhi tuntutan aku supaya nak berdoa dengan aku. Ada cara, tata cara penuh keikhlasan hanya untuk aku saja. Janganlah kita kena jagalah. Kena jaga bab berdoa ini. Tata cepat dalam Fatihah kita Allah ajak berdoa. Bagaimana cara nak berdoa? Kena minta kena ucap bismillah dengan berkat nama Allah. Lepas tu puji Allah. Lepas puji Allah berikrar untuk dia. Lepas tu barulah minta apa yang kita nak. Maka bila kita minta barulah Allah akan perkenalkan doa kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka falyastajibu, maka ikutlah cara berdoa supaya penuh keikhlasan dan faham apa yang kau minta. Lepas tu maka wal yu'minu, dan adalah kamu mereka beriman. Wal yu'minu bi, beriman kepadaku, yakni penuh dengan mengesahkan Allah, tidak minta kepada selain Allah. Itu rukun-rukun iman lah. Maka dengan ada perkara-perkara ini, dengan betul-betul mengharapkan bodek aku, kita guna istilah bodek, mana kita kena betul-betul berlakon dengan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengharap dengan dia. Tak boleh keluar mata pun, cubalah keluar mata untuk apa? Untuk menyelesaikan segala dosa-dosa lampau kita. Sebab itulah bulan Ramadan ini ada Nabi tak? Celaka. Nah, Nabi Jibril kata, celaka orang yang mengalami bulan Ramadan tapi dosa dia tidak terampun. Celaka. Maka rugi besar kita. La'allahum yarshudun. Maka semoga dengan berdoa tadi, dengan ketandaan doa yang Allah bagi taufik untuk berdoa tadi, maka dengan sebab mereka buat itulah Allah akan kabulkan, dan kesan pada pengkabulan Allah, maka la'allahum yarshudun, mereka berada dalam kebenaran, dalam kesejahteraan, kebenaran benar, yakni Allah akan ampunkan segala dosa mereka dan Allah akan kabulkan segala permohonan mereka. Jelas kan? Maka ini yang pertama, bab umur muslihah ialah perjanjian Allah. Maknanya Allah berjanji akan kabulkan segala permohonan kita. Nak dalam bulan Ramadan ini, sebelum kita berbuka puasa tu, doa yang tidak tertolak. Kena usahalah macam mana pun cara tu. Dan kita insya-Allah tahun ni macam biasa-biasa juga, dalam pukul 6 hingga pukul 7 tu kita buat tadabbur. Kita buat tadabbur, dengar ikut tu kat sini sejam, maka saat-saat amat cantik lah. Lepas tadabbur itu masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal kita bertawassul dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu, memuji Allah, berikrar dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas cara apa tu? Falyastajibu. Mana bodek Allah dengan berikrar, ikut taat, faham, merayu sebagaimana kita dengar kata-kata dia dalam ayat-ayat dia. Jelas. Itu ayat 186. Maka bila selesai umur muslihah, ayat 97. Bukan selesai, ada sambung lagi ayat umur muslihah lagi. Masih lagi bab berpuasa. Kerana apa? Kerana ini menegaskan tentang tata cara berpuasa, tata cara umur muslihah lagi. Ramadan, puasa Ramadan, Allah syariat dalam kita tafsir tahun kedua hijrah ke Madinah. Itu bermulanya syariat berpuasa sebulan Ramadan. Sebelum itu orang Arab berpuasa mengikut ilmu mereka masing-masing. Orang Yahudi dia berpuasa 10 Muharram. Dan ada juga puasa-puasa lain. Dan ada juga ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Puasa bagi mereka ini ada juga ilmu-ilmu yang walaupun tidak ada sebarang dalil, tapi mereka beramal. Yakni puasa mereka ialah puasa siang hari sehingga tertidur. Bangun tidur, berpuasa balik. Maknanya pantang larang dia tak boleh makan minum, tak boleh berhubung dengan isteri. Dua kaedah. Manakala siang hari berpuasa, kalau berbuka dia berbuka, tidur balik, on balik. Malam pun on balik. Kalau tak tidur, tak apa. Syarat dia. Syarat berpuasa sebelum diturunkan syariat ni.
Orang Yahudi dikatakan berpuasa semacam itu. Banyak kisah sahabat-sahabat. Banyak kisah sahabat-sahabat sebagai contohnya Qais Al-Ansari ke. Dia kata dia pun pernah bekerja di kebun-kebun kurma orang Yahudi, pernah bekerja nak buka puasa, dia balik. Nak buka puasa balik, isteri satu hujan pertama, isteri sedang memanaskan makanan. Tertidurlah dia. Bila dia tertidur, tengok. Syarat dia jangan tidur. Bila tertidur, isteri kata, tertidur suami aku siang, suami aku. Tak boleh lah. Dia tak boleh makan dah. Dia tunggu puasa dah. Tak boleh berhubung seks. Tak boleh makan minum. Hingga Besok keletihan si Qais ni. Hingga dia pengsan. Maka orang pergi jumpa Nabi perkara-perkara ini. Begitu juga dengan sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu dan sahabat-sahabat kubra lain. Mereka ini orang Arab ni, tahulah orang dia punya, bukan kata kita menghina dia. Mereka keperluan tenaga bersama isteri ini kuat. Jadi mereka ini ketika hendak dengan berhubung dengan isteri, dia syarat dia tak boleh tidur. Kalau tidur tak boleh dah. Itu maksudnya. Maka bila isteri tidur, malam tu tak boleh apa dah. Pasal dia dihalang untuk berhubung dengan isteri dia. Dua cara, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berhubung dengan isteri. Maka bila isteri tertidur, dia ke tempat lain, contohnya balik-balik, isteri tidur, isteri bangun pun tak boleh dah. Tidak dibenarkan. Maka ketika itulah ada juga sahabat, ada juga yang lain. Pasal ketika mula-mula syariat diturunkan dalam keadaan kacau bilau lagi, tak kemah lagi. Maka Allah turunkan ayat ni. Allah turun ayat nak membatalkan resam. Memandangkan banyak sangat masalah timbul, maka Allah batalkan resam yang amalan-amalan puasa zaman dahulu yang diamalkan oleh Arab jahiliyah dengan ayat ni. Tengok ayat dia. Uhilla lakum, telah dihalalkan. Uhilla lakum, maka telah dihalalkan. Mana sebelum ini diharamkan. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu apa dia? Lailatul siyami, malam puasa. Dihalalkan bagi kamu mulai hari ini, mulai itu ayat ni, dihalalkan bagi kamu lailatul siyami, dalam ketika malam berpuasa. Ar-rafathu ini dari segi bahasanya buka bajulah, mana di sini bersama, bercampur, berhubung dengan isteri. Mulai itu ayat ini, malam kamu tertidur ke, kamu apa ke, maka dihalalkan untuk bersama isteri kamu dan makan minum, tak apa dah. Mulai ayat ni. Boleh. Ila nisaikum, dengan perempuan-perempuan kamu, boleh kamu berhubung dengan isteri kamu masing-masing. Ini ya, turun ayat ni. Hunna, mereka itu, isteri-isteri kamu itu, libasul lakum, pakaian bagi kamu. Isteri kamu, pakaian bagi kamu. Maka malam, lepas puasa, berbuka puasa, walaupun kamu tidur sekejap, bangun tidur itu boleh bersama, maka pakailah isteri-isteri kamu, sebutkan isteri kamu pakaian bagi kamu. Tafsir kata pakaian ni kesempurnaan lah. Sejuk-sejuk pakai baju kan, nak keluar tempat jauh pakai baju. Mana kecantikan, kesempurnaan diibaratkan sebagai pakaian. Maka pakailah dia. Bila perlu pakai dia, bila nak suka pakailah dia. Wa antum libasul lahunna, maka kamu pakaian bagi isteri kamu. Maka isteri kamu boleh guna juga kamu bila dia nak bersama, gunalah dia. Alimallahu, telah mengetahui Allah, annakum kuntum, telah mengetahui oleh Allah, annakum, bahwasa kamu ini, kuntum takhtanu, kamu ini telah mengkhianati anfusakum, diri kamu sendiri. Allah Maha mengetahui kerana nafsu kamu memuncak bila malam, letih macam mana pun kamu nak bersama juga, maka Allah tahu kamu mengkhianati diri kamu ni kerana tak tahan dengan perkara-perkara ini dulu ketika itu. Maka alimallahu annakum kuntum takhtanu anfusukum, Allah tahu pengkhianatan hati-hati kamu. Maka tapi bila turun ayat ini, maka fataba, maka bila kamu bertaubat, alaikum, ke atas kamu, wa'afa ankum, Allah maafkan kamu semua. Bila jelas, bila dah stable dia punya syariat, boleh bila berpuasa, tidur pun dibenarkan, makan, minum hingga sahur pagi besok, maka dibenarkan malam itu bersama isteri, atau boleh makan, minum, bukan macam hukum-hukum terdahulu. Maka mereka yang terlanjur, macam Sayyidina Umar pun dia pernah mengadu dengan Rasulullah, dia buat juga perkara-perkara ni, maka dia mengadu, maka Allah
Allah berdoa dengan Allah, Allah ampunkan segala dosa mereka, terima taubat mereka. Maka fataba alaikum, maka menerima taubat mereka atas kamu, wa afa ankum, dan Allah maafkan kamu. Ni Allah ayatnya, wa afa ankum, maaf. Tengok puasa, buat jahat, betul-betul ikhlas dengan Allah, bertaubat, wa afa ankum, Allah maafkan kamu. Isunya kita bertaubat ke tidak, kita minta maaf penuh keikhlasan ke tidak, kita bertaubat nak tinggalkan perkara-perkara lampau kita, itu maksud kat sini. Maka tinggal, maka Allah kata wa'afa ankum, maka dia telah memaafkan kamu. Maka kesan daripada dah turun syariat macam ni, ayat macam ini, fal'ana, maka mulai sekarang, bashiruhunna, campurilah mereka, isteri-isteri kamu tersebut, dengan kamu bercampur dengan isteri kamu tersebut, wabtaghu ma kataballahu lakum, maka carilah apa-apa takdir Allah nak bagi anak ke, anak laki ke, anak perempuan ke, maka berhubunglah dengan isteri kamu dan cari takdir. Bila kamu berhubung dengan isteri kamu tadi, kamu berhubung dengan dia, bermesra dengan dia, dapat anak ke, dapat rezeki ke, maka carilah. Pasal Allah telah bagi keringanan, Allah telah bagi syariat baru supaya boleh walaupun puasa, tapi bila berbuka boleh berhubung dan makan minum lagi, dan carilah, itulah rezeki Allah yang Allah bagi pada kita semua. Mana tadi? Wabtahu ma kataballahu lakum. Pertama, berhubung. Lepas tu, wakulu washrabu, dan makanlah kamu apa-apa saja. Bila kamu sudah berbuka malam tu, kamu makan. Washrabu, kamu makan minum. Sehingga bila? Hatta yatabayyana lakumul khaytu, sehingga jelas menjadi bagi kamu al-khaytul abyadu, benang putih, minal khayti al-aswadi, jelas antara benang putih dengan benang hitam, bau stok makan minum, bau stok bersama isteri. Ini pun ada asbab nuzul juga. Sahabat tahu bila baca ayat benang hitam benang putih, setengah tu dia betul-betul jujur cari benang hitam, ambil benang putih, letak bawah bantal dia. Dia nak tengok bila dia boleh beza benang hitam benang putih. Selagi dia tak boleh beza benang hitam benang putih ni, dia boleh makan minum, dia boleh bersama lah. Jadi Allah cerita benang hitam benang putih, Nabi cerita bukannya maksud macam itu. Benang hitam benang putih ini maksud dia ialah minal fajri, iaitu fajar. Bila kamu tengok fajar dah keluar, stoplah makan minum, stoplah bersama isteri kamu, maka teruslah bersahur maksudnya. Maka minal fajri, thumma, kemudian atimmu siyama, sempurnalah puasa kamu. Bila bersahur, sempurna puasa kamu ilal lai, sampai malam. Wala tubashiruhunna, dan jangan dalam tempoh lepas bersahur sebut, janganlah kamu mencampuri hubungan dengan isteri kamu lagi. Tamat yang kedua, wa antum akifuna, sedang kamu orang-orang yang beriktikaf. Ini adalah bulan puasa. Di samping tadi hubungan biasa selepas sebelum sahur. Ini ayat. Yang kedua, dalam bulan Ramadan ada satu peristiwa yang Allah kata amat-amat besar pahalanya, yakni sunnah untuk beriktikaf. Nabi akhir hidup dia 20 hari dalam masjid sebelum kematian dia, 20 hari. Yang lain 9 tahun Nabi tak pernah miss. 9 tahun bila Nabi di Madinah, tak pernah dia miss untuk beriktikaf di masjid. Maka untung sesiapa yang menghidupkan balik sunnah yang hampir mati di Malaysia benda ni. Maka sekiranya tempat tersebut beramal dengan i'tikaf di masjid, maka sebarang orang yang teringin nak menghidupkan balik i'tikaf 10 hari ini, maknanya sebelum maghrib hari ke-20 dia keluar ketika nampak anak bulan hari terakhir, besok raya atau pagi raya boleh keluar. Yang terbaik pagi raya tu, keluar daripada i'tikaf, dia boleh balik rumah. Dalam tempoh 10 hari tersebut, maka jangan mengadakan bersama isteri. Tak boleh. 10 hari tu untuk i'tikaf betul-betul di masjid. Saya bincang dengan Ustaz Samsudin ni, dia kata rupa-rupanya boleh. Selangor dibenarkan kita beriktikaf. Surah macam kita ini janji ada solat 5 waktu. Maknanya boleh solat tahiyat masjid pun tak ada masalah apa. Dia tengok dia punya dengan Selangor punya MAIS.
Seronok. Saya pun tak tahu sebelum ini tempat kita ini boleh solat tahiyatul masjid. Boleh, dia kata, tak ada masalah apa. Maka saya tunggu surat daripada dia lah. Kalau terima surat tu, insya-Allah kita akan warbak. Insya-Allah mungkin kita boleh tahun ni cuba seorang ke dua orang ke beriktikaf di surau kita ini untuk 10 hari, insya-Allah. Dan bila kita buat sekali, contohlah orang lain minat, masjid Bandar Baru ke minat, maka pahala yang mereka buat terus jalan. Pasal kita perintis. Kita perintis untuk iktikaf. Maksud siapa yang meniru daripada tadi, maka segala mana-mana buat akan dapat. Itu Nabi dan sahabat. Besar pahala mereka. Pasal apa? Mereka sebagai perintis. InsyaAllah. Semoga Allah memberi itulah taufik untuk kita untuk meyakini masuk beriktikaf di mana-mana tempat, insyaAllah. Maka wala tubashiruhunna wa antum aakifuna. Jangan kamu campuri isteri kamu sedang kamu beriktikaf di masjid, di masjid. Maka tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha, maka janganlah kamu dekati. Jangan kamu dekatinya. Dekatinya apa? Maknanya dalam iktikaf pun kamu nak balik berhubung isteri ataupun buat perkara-perkara lain, janganlah kamu dekatinya. Kadzalika, demikian itu bila kamu buat juga, maka yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Pasal apa? Menerangkan tentang Allah ayatnya pada manusia agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila menentukan ini, barulah tandaan kamu betul-betul bertakwa, takut dengan Allah, jaga hukuman Allah, takut dengan Allah, jadi berminat dengan beriktikaf, berminat dengan mentaati kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan dia dan menambahkan ketaatan kepada dia, insya-Allah. Maka itulah hukum-hukum umur muslihah di sini untuk mengislah diri kita supaya rasa taat dengan Allah, supaya rasa takut dengan Allah, supaya rasa nak beramal, pegang perkara ini, maka kesan dianya akan bawa kepada hubungan umur munazimah yang lain tadi. Nak cah bateri supaya bateri kita kuat, seluruh kehidupan dunia yang lain akan berjaya kalau berpuasa ini berjaya. Kita berpuasa, kita boleh sabar, meninggalkan makan minum, meninggalkan bersama isteri dan juga memenuhi tuntutan puasa-puasa lain. Maka kalau benar ini boleh sabar, tak mungkin kita cenderung lagi nak tipu, nak ambil harta-harta pesaka lagi. Tak perlu kita nak pergi menzalimi orang lain. Pasal apa? Pasal kita dah melantik, membentuk keikhlasan hati dengan islah diri, dengan taat dengan Allah ini, maka Allah jaga. Tak bagi hati kita buat lagi dengan perkara-perkara kehidupan dunia yang lain lagi dalam umur munazimah tadi. Itu kaitannya umur munazimah dengan umur muslihah. Boleh Maka bila Allah cerita bab umur muslihah ni, maka ayat berikut Allah ulang balik dengan umur munazimah pula. Umur munazimah pula untuk kehidupan bermasyarakat kita pula. Dah kamu sabar berpuasa, taat dengan cara-cara dia suruh, wahai hamba, janganlah kamu lagi nak makan harta-harta yang tak betul lagi. Umur munazimah ni bagaimana cara manusia pantang tengok harta, dia nak walaupun harta orang lain. Pantang tengok harta pusaka, dia nak ambil walaupun harta orang lain. Dia akan guna muslihat dia nak tipu harta orang. Jangan menjadi macam ni. Pasal apa? Pasal kamu dah taat dah dalam puasa ni, kamu dah betul-betul taat dengan aku, tiba-tiba kamu nak buat lagi benda ni. Allah buat ayat dalam bentuk umur munazimah. Tengok ayat umur munazimah, ayat 188. Wa la takulu, dan jangan kamu makan. Tengok ni, jangan kamu makan. Umur munazimah ni dah taat, dah. Jangan kamu makan, jangan kamu ambil amwalakum, harta-harta kamu. Jangan kamu makan harta di antara kamu, bainakum, harta di antara kamu, bil batil, dengan jalan yang salah. Jangan kamu makan harta dengan cara yang salah. Jangan kamu gunakan harta orang dengan cara yang salah. Apa sajalah. Apa-apa saja yang menyebabkan kita guna harta orang, makan harta orang, ataupun apa saja dengan cara yang bercanggah dengan syariat. Maksudnya kena jaga betul-betul bab ni. Pasal apa? Pasal umur muslim tadi. Kita takwa dengan Allah dengan puasa tadi melatih kita
taat dengan Allah, tiba-tiba kita nak buat lagi dalam berebut harta dunia ini. Maka Allah tegur, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sekali-kali kamu makan, kamu guna, kamu bersubahat dengan sebarang harta di antara kamu dengan cara yang melanggari syariat, dengan cara-cara yang batil, cara-cara yang tak betul lah, cara-cara yang bercanggah dengan syariat. Allah buat contoh bagaimana cara-cara melanggar batil ini, iaitu dengan cara kamu nak ambil harta orang dengan cara tidak betul. Waktu dulu biha, dan kamu membawa saksi-saksi dengannya. Ayat ni dia punya takdir kata ni. Kamu membawa saksi-saksi dengan kamu ilal hukami, kepada hakim-hakim dengan cara yang salah. Kamu pergi rasuah saksi-saksi kepada hakim atau merasuah hakim dengan boleh mengambil harta orang lain menjadi harta kamu dengan cara berlawan di mahkamah. Rasuah ataupun rasuah lah harta ke, cara-cara mana ke, tipu ke, cari saksi-saksi yang tak betul ke, guna dia untuk mempengaruhi hakim, mempengaruhi hakim dalam buat keputusan. Dalam hadis yang sahih, Nabi kata, bila aku jatuhkan sesuatu keputusan, dia hanya tengok dalil. Pasal dia tak tahu menahu hal waran. Dia tahu sesiapa yang datang jumpa dia bawa dalil bukti yang kukuh, maka dia terima benda tu. Itu je bicara mahkamah ni. Bicara mahkamah ini bukannya soal betul salah, tapi siapa yang boleh bawa bukti dan dalil yang jelas. Sebab tu bila kita tengok bercara di mahkamah kan, oh tak logik lah hakim ni, tak logik. Hakim bukan tengok tu. Hakim tengok siapa yang boleh bawa dalil yang jelas, yang sikit pun tidak bercanggah, maka itu dikira betul. Maka Nabi kata, di depan Allah nanti, aku jatuh hukum pun bukan salah. Yang salah ialah orang yang tipu tadi yang salah. Dia sanggup membakar, ambil api neraka untuk membakarnya. Maknanya jangan sekali-kali kita gunakan nak tipu orang dengan mempengaruhi hakim tadi dengan apa-apa cara sekalipun yang menyebabkan dia boleh reka dalil bukti yang kukuh. Dengan dalil dan bukti kukuh tadi, hakim telah menyembelih dia. Hakim tak masalah. Pasal hakim, dia punya cara dia, pekerjaan dia, sesiapa yang ada dalil yang sahih, dalil yang tak pertikaikan lagi, maka itulah benar. Maka di sini hakim tadi bila ditipu oleh saksi atau ditipu dia sendiri dirasuah, maka kalau kamu buat juga benda tu, litakulu fariqan, maka kamu buat juga, maka agar kamu memakan sebahagian min amwalin nas, harta-harta manusia yang lain, bil ismi, dengan dosa. Kamu sanggup menipu hakim dengan cara rasuah ke, dengan cara beli wakil saksi ke, dengan cara reka tuduhan palsu ke, dengan dalil palsu ke, yang kamu rasa boleh mempengaruhi hakim, buat tu maka seolah kamu telah memakan harta-harta orang lain tadi. Maka di hari akhirat nanti, maka kamu telah amwalin nasi bil ismi, kamu telah makan harta dengan mengambil dosa-dosa, dan takdir mengatakan kamu memakan api neraka sebenarnya dengan sebab pekerjaan kamu tadi. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui perkara-perkara ini sebenarnya. Maka ini ayat umur munazimah. Bila Allah cerita tentang umur muslihat, jangan sekali-kali kamu berpuasa supaya hati kamu taat dengan Allah, langsung tak tarik dengan perkara-perkara jahat, tiba-tiba kamu nak buat lagi dalam umur munazimah, maka tak betul kamu beramal tadi, ada tidak sempurna lah dalam umur muslihat kamu berpuasa kamu tadi. Habis ya. Maka balik semula kepada umur muslihah, balik bab puasa, masih lagi buat puasa ayat 189. Bab puasa lagi, iaitu bila arahan Ramadan, syariat Ramadan dikeluarkan tahun kedua hijrah, maka orang Arab ketika itu dia pelik dan dia bertanya-tanya pasal sebelum puasa kena tengok hilal, tengok anak bulan. Maka orang Arab tanya, wahai Rasulullah, apa itu, kenapa anak bulan ini dah, kenapa bulan ini mula-mula tak nampak?
Lepas tu nampak macam sabit. Lepas tu makin besar. Cukup hari ke-15 dia bulat sempurna. Lepas bulat sempurna, hari 16 dia kecil balik, macam sabit balik, hilang balik. Apa hikmah dia ni wahai Rasulullah? Ditanya. Pasal Nabi cerita nak bulan Ramadan kena tengok anak bulan dulu. Anak bulan maka ditanya macam tu maka tengok ayat dia. Yas'alunaka. Maka mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, bila turun syariat berpuasa, tengok anak bulan, maka mereka tanya, kenapa bulan macam ni? Kenapa anak bulan makin besar, kecil-kecil balik? Mereka bertanya kepada kamu anil ahillah, tentang bulan sabit. Hilal tentang bulan sabit bulan sabit makin besar tu. Tentang anak bulan sabit yang kecil tadi. Lepas anak bulan keluar bulan sabit. Mereka menanya kamu tentang yas'alunaka anil ahillah, tentang bulan sabit yang kelihatan apa hikmah dia. Apa hikmah? Kamu suruh tengok anak bulan sebelum berpuasa, apa hikmah dia? Tolong bagi tahu semua sekali lah. Maka Allah bagi tahu Nabi lah, memandangkan hamba-Ku ataupun umatmu tanya benda macam ni, bagi tahu mereka. Qul, katalah kepada mereka, hikmahnya tentang bulan tadi, tentang bulan daripada anak bulan 1, 2, 3, 15, 16 kecil-kecil balik tu, hikmah dia ialah apa dia? Mawaqitu, maknanya untuk manusia, mawaqitu linnas, mawaqi manusia, untuk manusia menggunakan tarikh-tarikh dia tersebut. Nak kenduri 3 hari bulan, nak ceramah 10 hari bulan, nak kahwin 20 hari bulan. Itu rupanya mawaqi'. Itu sebenarnya berdasarkan bulan lah. Manusia boleh menggunakan hari bulan tersebut sebagai dia nak buat kehidupan dunia dalam umur munazimah. Kehidupan dunia dia tu, maka dia mawaqi', dia guna tanda-tanda bulan-bulan ini, bulan 1, maka mawaqitu linnas, mawaqi' semua manusia, dia menggunakan tarikh bulan. 1 hari bulan hingga 30 hari bulan. Lepas tu bermula balik 1 bulan, bermula balik. Itu pertama. Yang kedua, wal haji, dan juga haji. Haji pun untuk mengerjakan haji pun satu umur muslihat juga. Pasal Allah nak uji dengan ibadat haji ini untuk sejauh mana hati kita, sejauh mana kesabaran kita memenuhi tuntutan dalam ibadat haji. Sebab tu dalam ibadah haji, dia perlu, haji ke umrah ke, dia perlu kesabaran. Banyak sabar. Puasa pun sabar, haji pun sabar. Banyak perkara-perkara ini Allah menekankan sabar. Sebab itulah kita mengaji tazkiyah dulu, dalam hak Allah dulu, tazkiyah 5 perkara tu kan. Sabar. Banyak Allah huraikan tentang kesabaran. Apa dia? Ingat tak tazkiyah dulu? Berzikir, bersyukur. Lagi apa? Berzikir, bersyukur, sabar. Berzikir, bersyukur, sabar. Lepas sabar, berdoa. Lepas berdoa, ta'zim. Itu merupakan tazkiyah. Hak-hak Al-Quran yang paling penting tazkiyah. Dan dalam tazkiyah pula ada 5 kaedah. Maka sabar yang terpenting sekali. Allah nak uji sabar kita dengan menguji kita dalam kehidupan seharian kita. Dan salah satu ujian dalam umur muslihat, nak buat haji, kesabaran mesti tinggi. Jangan orang langgar sikit, kita dah nak penampar dia dah. Maka sia-sia. Pahala haji ini ialah sejauh mana kita tak bercakap dengan apa kesalahan orang. Sabar berdoa dengan Allah, sabar berdoa dengan, itulah kesempurnaan haji. Maka di sini Allah uji juga dengan haji tadi, dan puasa tadi adalah bentuk kesabaran. Maka mawaqi' juga, maka tanda untuk hajikan juga perlu kesabaran. Maka kena jaga perkara-perkara ini, kesabaran tadi, barulah urusan umur munazimah lain akan berjalan lancar. Bila kita sabar dalam mengerjakan haji, balik haji tak naklah ambil air zam-zam orang ke, nak tipu beg orang ke. Tak ada. Pasal apa? Pasal dalam ibadah haji kita dah betul-betul takut dengan Allah, jaga hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga hubungan kita dengan hubungan manusia-manusia yang lain. Habis. Itu abilah dia punya bab umur musliah yang ni. Lepas tu ayat berikut ialah ayat zajrun. Allah teguran berkenaan dengan ibadat haji.
salah satu kejahatan ataupun salah satu resam Arab yang Allah tegur di sini ialah orang Arab bila dia mengerjakan haji, dia buat suatu perangai, apa dia? Perangai bid'ah yang besar sekali. Pasal orang Arab ini, dia buat haji daripada amalan dulu-dulu yang ni dia rasa amalan Nabi Allah Ibrahim. Maka dia kata, bila dia nak pergi buat haji, dia keluar pada rumah dia, dia kata diri dia berdosa. Pasal dalam kehidupan setahun tersebut, dia melakukan banyak dosa-dosa. Jadi dia pergi nak buat haji, nak bertaubat supaya dosa dia cuci. Maka dia pun keluar pada rumah dia nak pergi buat haji. Bila musim bulan haji, dia keluar pada rumah dia. Maka dalam tempoh keluar, dia keluar pintu depan. Dia berantikad di situ. Bila dia keluar pada pintu depan, segala dosa-dosa dia Allah akan ampunkan semua sekali. Dia tinggal di rumah dosa-dosa lampau dia. Pasal niat nak buat haji tu, dia kata dosa terhapus dah. Tengok, yakin dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas nak pergi buat ibadat. Kita pun tak ada perasaan macam ni. Nak solat kita rasa, Allah akan ampun dosa aku sekarang ni. Tak ada, kita tak rasa apa? Tidak rasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat ala kadar, pasal kita tak bersungguh dalam beramal, tak bersungguh dalam berdoa. Pasal kita tak nak bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang Arab jahiliyah, musyrikin Mekah ini, bila dia nak buat haji, dia kata Allah akan ampun dosa dia. Maka dia tinggal segala dosa-dosa dia, lampau dia dekat rumah dia. Dia pergi buat haji lah. Pergi tawaf, pergi sa'i. Walaupun dia buat penuh dengan kesyirikan, dia rasa betul. Balik buat haji, tengok balik buat haji, dia kata dosa-dosa yang ditinggal tadi tu adalah rumah tadi. Di pintu rumah. Kalau dia masuk pintu tu, dia kata dosa yang akan masuk balik dalam diri dia. Tengok, bid'ah ni, dia mula buat ajaran-ajaran baru. Maka dia kata, nak masuk rumah dia ni, dia kena masuk buat pintu lain. Atau masuk pintu tingkap, atau buat pintu kat belakang. Masuk pintu dapur, dia benarkan. Perangai-perangai. Pelik tak? Dulu, kita pun macam ni. Saya ingat saya kecil-kecil lagi, orang kita pun balik Mekah kan, dia tak balik rumah. Dia buat satu bangsal. Gobok-gobok. Dia buat gobok kecil, gobok dengan Kelantan, dia buat dengan buluh. Dia buat dengan buluh, dia duduk situ. Seminggu duduk kat situ. Dia tak masuk. Pasal apa? Tadi, tengok tak? Faham macam ni. Menebal. Dia banyak buat amalan-amalan kononnya. Amalan-amalan yang tak syariat, tapi dia kata benda baik, apa salahnya. Sama kalau nak buat haji. Dia buat berbagai-bagai pantang larang dalam masa dia nak pergi buat haji. Jaga-jagalah. Kena tengok, kena cari apa dia sunah-sunah nak pergi buat haji, buat umrah ke. Jagalah. Benda adalah benda yang tidak ada dalam syariat, tak buatlah. Setengah tu takut bila keluar rumah, dia tak akan pandang rumah dia dah. Tak pandang, tak boleh. Kalau dia pandang juga, ada sesuatu akan berlaku. Dia pergi terus dah. Tinggal barang ke apa ke, dia tak akan kembali semula. Pasal apa? Ini bentuk-bentuk agama yang dia rasa betul, tapi tidak ada dalam syariat. Ini yang Allah nak batalkan. Pasal dia mula-mula dekat sana, maka Allah kata, mana tadi? Walaisal birru, maka bukalah kebaikan. Kebaikan apa? Bi an ta'tul buyuta, bahawa kamu mendatangi balik rumah-rumah kamu tadi, balik daripada mengejar haji, daripada ke rumah kamu, min zuhuriha, daripada pintu belakang. Tak payah buatlah. Tidak ada sebarang syariat pun. Kenapa kamu buat ini, kamu belajar pada mana? Tidak ada sebarang dalil bukti pun. Tapi kamu saja pandai-pandai reka mengatakan sekian-sekian. Banyak pengajar ya, samalah paham-pahaman lain pun. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Tidak ada sebarang pahala pun, tidak ada sebarang kebajikan, tidak ada bukti pun kamu balik daripada mengerjakan haji, ikut pintu belakang rumah kamu. Kenapa? Kerana nak masuk pintu depan, kamu takut dosa kamu akan melekat balik. Walakinna akan tetapi albirra, kebaikan atau pahala sebut manit taqa, orang yang bertakwa. Kebaikan pahala akan hadir bila seseorang itu bertakwa. Apa dia takwa? Takut dengan Allah, jaga hukum Allah. Mana dia nak buat sesuatu itu, dia kena belajarlah.
Oh, ini takutnya aku dengan Allah takut tak terima. Bila takut tak terima tadi cari. Apa syarat-syarat nak pergi, syarat-syarat nak buat haji, apa syarat-syarat tadi? Sama dengan perkara lain pun. Kalau kita takut dengan Allah, takut dengan dalam bab solat, cari belajar apa-apa benda yang tak boleh dalam solat, benda bid'ah dalam solat, kena belajar. Berdoa, takut dengan Allah, maka kena belajar bagaimana cara-cara berdoa yang Allah tak suka, bagaimana cara-cara yang Allah tak makbul. Itu takwa. Takut dengan Allah, jaga hukum Allah supaya buat perkara-perkara yang Allah suka, buat perkara-perkara yang Allah redha. Yang Allah suka, yang Allah redha, senang je. Sama dengan nabinya, sama dengan Al-Quran, sama dengan itu saja. Maka yang sebetulnya maka yang penting sekali apa dia? Walakinnal birra manittaqa, tetapi yang kebajikan yang sebenar ialah orang-orang yang bertakwa. Mana tadi? Lepas tu waktu lebuyuta, dan kamu datangilah rumah-rumah kamu. Maka balik ke tadi, apa salahnya masuklah ikut pintu utama pun. Waktu lebuyuta, maka datangilah rumah-rumah kamu min abwabiha, daripada pintu-pintunya, pintu-pintu depan lah. Jangan duduk reka nak masuk ikut tingkap ke, tak payah. Masuk ke pintu biasalah. Pasti tidak ada sebagai dalil yang tak boleh kamu macam tu. Kalau kita nak ambil ibrah dia, nak pergi buat haji pun, janganlah duk tengok apa dia? Duk tengok pantalangan yang tidak ada dalil bukti. Macam-macam orang buat lah ni kan. Ada kan? Ada. Banyak ni kena pegang tu, pegang ni. Duduk depan sekali kena beratur, tak boleh. Macam lah. Azan, mana azan kan? Patu wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Kemudian bertakwa kepada Allah, yakni takut dengan Allah, jaga hukum Allah dengan memahami segala tuntutan ataupun syariat-syariat yang Allah turunkan, ataupun amalan-amalan yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat dan ulama muktabar. Maka itulah bertakwa tadi. Takut dengan Allah dengan cara beramal dengan cara sebagaimana amal yang ada dalil dan bukti. Dengan cara ni saja sebenarnya la'allakum tuflihun, agar kamu semua beruntung. Dengan cara ni saja kamu beruntung. Kenapa beruntung? Beruntung kerana amalan-amalan kita sama dengan kehendak Allah. Kita nak pergi menemui Allah, nak minta pahala daripadanya. Kalau amalan kita tak sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan rugi pasal Allah tak terima amalan-amalan tersebut. Dah banyakkan hadis-hadis. Dah bawa berguni-guni pahala pun dia buang balik ke bumi. Pasal apa? Pasal ada benda-benda lain bukan untuk Allah, atas dasar berbagai-bagai tujuan, tidak ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah. Dah habis lah satu tu bab umur. Ini baru masuk bab jihad pula. Baru jihad infak pula. Baru kita habis tu dia akan selah-selilah. Lepas pada ni dia akan selikan di antara umur munazimah, umur muslihah, infak jihad. Dia selah-seli dengan 4 perkara ini sehingga kita faham perkara tersebut dan kita tidak rasa, kita tidak sayang lagi nak berjuang dan juga nak berinfak untuk Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar dengar sendiri kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga pentingnya sekali dalam bulan Ramadan ini ada keempat-empat perkara ini. Itu satu cara kalau kita nak pergi menemui Ramadan yang tak lama dah ni, maka kita sepatutnya memasangkan niat sekarang ini lagi nak jadikan Ramadan tahun ni betul-betul Ramadan yang berkualiti. Kalau mati pun kira mati kita mati ni pergi jumpa Allah syurga terus lah. Kita kena ada macam tu. Kalau aku mati tahun ni pun nak pergi syurga terus ni. Pasal apa? Pasal amalan kita all out. Solat kita, doa kita, infak kita betul-betul untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nak memenuhi hadis tadi. Hadis Nabi. Tak celaka kalau dalam bulan Ramadan Allah tak ampun dosa. Berat. Mana kita kena buat sesuatu mulai tahun ni dengan memperbanyakkan doa, memperbanyakkan baca Quran dan bertadabbur Al-Quran, memperbanyakkan infak. Ini penting, memperbanyakkan infak dan juga memperbanyakkan solat siang, solat malam. InsyaAllah 4 perkara penting ini kita akan menjadi orang yang
bertakwalah, memenuhi tuntutan Allah Subhanahu, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'al al-Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi